Assalamualaikum dan selamat petang dekat Maghrib Sir dekat Sabah ni. Kita bersiaran langsung dari 3M Auto Cooler UUC Telipok Kota Kinabalu Sabah. Hari ini kita ada satu perkongsian Maybe yang mana kita top overhaul. Sebab top overhaul ini dia masalah head sudah bengkok dan dia berbuih di sini. Macam kita tahu dia berbuih di sini. So kita top overhaul. Cuma yang kita mau fokus sekarang ini, kita bukan mau cerita pasal top overhaul tu. Yang kita mau cerita apakah kaedah ataupun cara untuk mengelakkan ataupun pemasangan untuk mengelakkan bunyi itu, bunyi tepet ketika kita overhaul tu. Yang pertama sekali kita mengelakkan bunyi tepet atau bunyi timing chain. So untuk kereta ini timing chain dia sudah kita ganti baru. Cuma kita akan fokus lagi cara penggantian timing chain nanti marking, walaupun kita dah ada penggambaran sebelum ini. Cuma kita lebih fokus kepada ketika timing ketika kita overhaul, apa yang kita lebih tekankan, yang kita risau ialah mengelakkan ada bunyi tepet ketika kita buat pemasangan semula. So kita sudah skim, dan apa yang cuma ditekankan di sini yang pertama untuk Maybe K3 punya ni, yang pertama ketika kita kena buka ni, pastikan di bawah sini laluan intake, camshaft intake. Dan ketika kita sebelum buka ni, kita kena marking dulu mana intake. Kalau macam saya di sini, saya gunakan intake nomor 1, intake 2, intake 3, intake, supaya SIM ini tidak bertukar-tukar tempat. Sebab SIM mempunyai ketebalan yang tidak sama. Jadi ya, sebelum kita buka ini SIM, perlu kita marking dulu untuk mengelakkan selepas overhaul ada bunyi tepet ataupun ada bunyi-bunyi yang tidak sedap ketika enjin hidup. Kita takut enjin sudah kita overhaul, temperature tak naik tapi bunyi bising. So bunyi bising itu untuk dielakkan, kita kena marking dia. Caranya macam saya gunakan itu solid tape yang tape kertas tu yang kita boleh tulis di SIM dia ni. Kita cek satu-satu. Jadinya 1, I1, I2, I itu punya intake, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, ada 8 biji. Begitu juga exhaust. Exhaust ni pun kita cakap I1, I2, I3, I4, I5, I6. Di dalamnya ada SIM. Perasaan ada SIM. Ini SIM. Ini SIM. Ini SIM ni kita kena marking. Ini SIM nama dia. Ada ada SIM. Kita ni SIM, namanya ni SIM. Minta maaf tangan saya besar ke apakah tidak nampak. Ini SIM. Ini SIM. Ini yang kita tekan-tekan ni SIM. Ini SIM. Okey. So ini SIM kita kena marking sebab ketebalan dia tidak sama. Takut kita buka nanti dia boleh menghasilkan bunyi juga sebab tidak mengikut susun atur asal. Saat kereta ni kita dipahamkan ini first time di overhaul sebab overheat. So kalau I1 kita telaslah I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. I ini maksudnya exhaust, I maksudnya intake. So exhaust keluar sinilah. So itu isu yang pertama, bunyi-bunyian yang mungkin akan menghasilkan bunyi sekiranya kita tidak marking itu SIM. Kedua, bunyi boleh terhasil juga daripada cam yang terbalik pasang dia punya bracket ni. So bracket ni jangan terbalik. Ini camshaft intake I1 daripada sini, I2 jangan terbalik arah begini, dia mesti menghala ke timing chain I2. Walaupun I2 tapi ini menghadap ke sana tak boleh. Dia mesti menghala ke arah timing chain. Begitulah seterusnya I2, I3, I4 ini bracket yang pegang ni camshaft lah. I5. Seterusnya begitu juga intake, I pun menghadap I2. I2 terus sampai sini 1. I1, I2, I3. Jadi ini tak boleh terbalik kan? Dia boleh menghasilkan bunyi sebab dia ketat. Jadi jangan terbalik. Jadi SIM tidak boleh terbalik, dan juga urutan dia kena menghala ke timing chain. Okey, isu yang kita mau bahas ialah bunyi. Takut nanti kalau kita terbalik dia boleh menghasilkan bunyi. Okey, ini kita selepas overhaul lah untuk kita share saja, bukan kita pandai, kita share mana tahu ada yang cuba untuk nak buat sendiri ke apa kan, cuba-cuba kan, mana tahulah, ataupun mungkin orang lain yang cuba nak tengok bagaimana cara pemasangan dia yang betul. Bukan kata kita pandai, inilah kaedah dia yang saya buat lah. So kita marking dia, pastikan I tak boleh yang I itu pergi sini, walaupun dua-dua ni sama size tapi dia mesti ikut marking dia tidak boleh terbalik-terbalik. Okey, I1, I2, I3, I4, I5. So dia ada 5. I exhaust, I intake. Seterusnya bunyi-bunyian juga ini boleh terhasil apabila setelah pemasangan ini okey, bunyi-bunyian juga boleh terhasil oleh rantai yang longgar. Jadi bunyi itu boleh disebabkan dari dalam enjin disebab rantai. Rantai ini longgar disebabkan oleh tensioner. Okey, tensioner yang kita sudah ganti sini. Ini tensioner dia. Tension ini dia sudah lembut. Lembut. Dia boleh pandai keluar. Jadi kita tidak mau dia lembut, dia rantai ini akan tolak tensioner. Dia akan tolak. Okey. Kita akan lock dia.
Okey, dia akan lock begini. Okey, kita akan lock pakai paku. Ini yang lama, kita dah tukar yang baru. Cuba kita mau bahas di sini bunyi-bunyi itu sebab apa? Sebab rantai longgar. Kenapa rantai longgar? Sebab tensioner longgar. Kenapa tensioner longgar? Ini punca dia mungkin tensioner. Tensioner spring. Dan keempat, boleh menghasilkan bunyi tension ini longgar mungkin disebabkan oleh minyak tak cukup masuk sini. Minyak tak cukup masuk di sini disebabkan oleh DBBT O-ring. Okey, satu orang tengok DBBT O-ring duduk mana? Tensioner tu duduk mana? Coba kameramen gambar sini. Tensioner yang baru duduk sini. Okey, duduk sini tensioner ini. Tensioner dia tolak ni guide, flexible guide. Okey, ini flexible guide. Dia duduk sini. So bunyi itu boleh terhasilkan oleh rantai longgar. Rantai longgar sebab oleh tensioner. Tensioner tidak berfungsi sebabkan mungkin berlaku penyumbatan minyak sebab tenaga kekuatan kepada tekanan minyak, tekanan piston untuk flexible guide ini disebabkan oleh minyak. Tekanan minyak masuk sini. Dan minyak ini terhasil daripada lubang ni. Lubang ini pula ada filter. Filter tu duduk di mana? Filter DBBT tu duduk di filter DBBT ni dengan filter tensioner dia duduk di belakang. Satu orang boleh buka, kasih tengok. Jadi kita kena bersihkan. Duduk di belakang dekat ini manifold. Bagi kereta Avanza mungkin dia agak sempit sebab dia ada buang angin, kena buka ni manifold. So kalau bagi yang mereka yang ini DBBT O-ring dengan tensioner punya, yang tension ini minyak dia masuk dalam lubang ni, lubang ni daripada lubang sini duduk dia mesti melalui ini filter. Jadi kalau filter ni kotor, cuba bersihkan ni filter untuk memberi kelancaran pada minyak untuk menghasilkan tekanan yang kuat pada rantai. Jadi mungkin tak payah ganti timing chain, mungkin cuba try service dia punya filter sajalah. Dia punya filter mungkin dia kotor. So ini kita boleh bersihkan melalui 4WD ataupun kita siram tembak angin selepas tu. So itu faktor-faktor mungkin kepada bunyi-bunyian tadi menyebabkan rantai longgar disebabkan oleh tensioner tak cukup kuat, bukan sebab tensioner, mungkin sebabkan filter ataupun minyak tidak berapa kuat atau lancar untuk membantu tekanan kepada piston dalam ni, sub ni ataupun yang menolak kepada guide fleksibel ni. Tengok tangan saya ni. Guide fleksibel ni dia tolak. Kameramen boleh nampak ni yang baru punya. Boleh nampak ni? Boleh nampak ni? Daripada kalau kita nampak di sini sekejap, saya buka ni. Kita buka ni, kita tengok kita supaya lebih jelas. So yang kita mau bahas ialah adalah bunyi-bunyian saja, tapi kita boleh buat selingan juga. Selingan yang lain untuk kita belajar sama-sama. So kita tengok, kameramen boleh nampak? Tu. Ni tensioner. Boleh nampak Ni tensioner. Ni tensioner yang baru lah. Yang baru, yang lama yang ini kita sudah ganti. So ownernya kata gantilah, so kita ganti saja. Cuma yang kita mau bahas, kalau berlaku bunyi-bunyian, jangan terus ganti timing chain juga. Mungkin faktor kepada timing chain longgar sebabkan tensioner longgar, bukan sebab tensioner tidak berupaya, tetapi mungkin tekanan minyak tidak dapat masuk sini untuk membantu tekan piston ni. Piston ni. Tapi piston ini pula minyak ini bergantung kepada DBBT punya filter ni. DBBT pun melalui sini, DBBT ada minyak sini. Di kabel dia pun minyak lalu sini. Jadi kalau kita nampak ni dia kotor lah, kita akan cuci ni, bersihkan. Sebab bila minyak tak kuat masuk di sini sebabkan oleh penyumbatan filter ni. Sebab filter ni DBBT sprocket ini, dia juga minyak tu melalui di sini, dia akan masuk daripada lubang sini. Bawah ni ada lubang. So dia akan keluar sini dan dia akan juga saput di sini. So kalau berlaku penyumbatan juga DBBT boleh juga menghasilkan bunyi. So kita akan bersihkan filter dan kita beranggapan bahawa bunyi-bunyian ini disebabkan oleh faktor penyumbatan kepada penyumbatan kepada filter dia. So kita jangan salahkan dulu timing chain. Tetapi sekiranya dia bersih sudah masih juga berlaku bunyi-bunyian, kita beranggapan dengan selain faktor pump mikrofon tu sumbat di bawah, oil pump okey, tidak berlaku penyumbatan, filter bersih, kita boleh salahkan sudah timing chain. Okey, timing chain ini dia duduk sini. So dia mengharapkan minyak. So faktor timing chain ini longgar mungkin disebabkan oleh mungkin guide sudah haus. Guide dia sudah haus. Guide dia yang ini. Ini kita tengok, ini guide, ini guide, ini flexible guide. Mungkin ini kadang-kadang kita ada jumpa dia sudah pecah di sini, dia longgar, boleh juga menghasilkan bunyi di pada guide. Yang kedua di sini pun ada pecahan. Kalau kita tengok di YouTube saya yang lain, dia ada pecah. So kelonggaran bukan berpunca daripada tensioner, tapi kelonggaran berpunca kepada guide itu sudah haus sebab dia sudah 10 tahun kena dengan fiber di sini, getah plastik ni, dia keras ni, tapi dia pecah. Bila dia pecah menghasilkan regangan yang longgar dan menghasilkan bunyi.
bukan sebab rantai longgar, sebab guide ini yang menyebabkan dia longgar, sebab terbuka sudah ini dia punya ni. Kita ada case terbuka ni. Ini terbuka sudah dia punya guide ni. Flexible guide yang ini permanent guide timing chain. So mungkin faktor bunyi itu juga berlaku disebabkan oleh sudah sampai masa ataupun lusuh. So kita kena gantilah itu timing chain one set dengan sprocket dia dengan dia punya chain. So kita bunyi-bunyian juga disebabkan yang ke berapa saya pun tak ingat. Bunyi-bunyian selain daripada dihasilkan oleh rantai itu sendiri, tensioner, dihasilkan oleh guide itu yang sudah lusuh, juga bunyi-bunyian boleh dihasilkan oleh sprocket yang di sini sudah tajam. Jadi tajam. Jadi sprocket ni kita ganti, dia datang satu set. Tapi case yang ini dia sebenarnya tidak tajam, ownernya suruh ganti saja. So alang-alang sudah buka, so dia tidak tajam. Kita ada case maybe 1.5 sampai timing chain putus. Kalau boleh tengok YouTube saya ada di channel lain, dia putus. Sebab terlampau tajam dia makan tu, dia makan ni rantai. Dia putus. Siap ada case ada case dia putus, tapi jarang berlaku, 1000 dalam satu. So apa yang kita menghasilkan bunyi-bunyian ini boleh, kalau kita biar boleh juga menghasilkan masalah, yaitu timing chain boleh putus. Kita boleh tengok di channel saya lah, ada di sana. So sekarang ini isu yang lain selain daripada bunyi-bunyian juga, daripada faktor camshaft, SIM, faktor pemasangan daripada bracket dia, pemasangan daripada chain, DBBT ataupun tensioner. Ada juga faktor-faktor lain yang disebabkan oleh bunyi-bunyiannya, bukan daripada engine, bukan daripada bahagian head, tetapi bahagian piston. Itu mungkin conrod, mungkin makan. Itu kita kena cek betul-betul. Cuma apa yang kita kongsi pada hari ini, siap alang-alang sudah kita berada di top dia. So kita cerita bahagian bunyi-bunyian. So untuk mengelakkan bunyi lebih teruk, kita pastikan sebelum buka tu kita marking dululah. Untuk kita mengelakkan bunyi SIM tu bunyi, untuk sebab SIM tu tidak sama tebal semua, dia ganti-ganti dia akan menghasilkan bunyi tepet. So itu saja faktor kepada bunyi-bunyian. So yang seterusnya kita akan kongsi, alang-alang kita sudah di sini. Secara ringkasnya selain daripada bunyi-bunyian adalah pemasangan tu, kita akan kongsi juga timing chain untuk MyB 1.3. Pertama kita tengok marking di sini untuk camshaft atas exhaust, dia ada titik emas. Ni emas, ni ada titik sini. Fokus titik ni fokus emas. Dan kita sudah kongsi juga untuk video lain pemasangan timing chain, tapi ini sepintas lalu. Ini untuk di intake sprocket. So di BBT dia ada titik di sini dan dia kena di sini. So untuk sprocket bawah crankshaft, dia ada marking emas 2 di sini. Kalau kita tengok, kameramen boleh nampak. Okey, kamera ini kita masuk, ni ada titik dia, nampak Ada nampak titik tu? Kameramen, nampak titik? Ni. Nampak Nampak titik tu? Ni. Titik ni. Nampak kena dengan emas tu tengah-tengah 2. Okey. Jadi setelah kita sudah dapat marking tu, sepatutnya sebelum kita masuk rantai, kita buka dulu ini, baru kita boleh masuk rantai. Dan sebelum kita masuk rantai ini, kita kena pasang dulu guide. Ini guide dia. Ini guide permanent guide pasang dulu, dan juga flexible guide kita pasang dulu. Dan barulah tension itu terakhir. Setelah ngam sudah timing chain, barulah kita tarik itu pin sini. Kameramen boleh nampak pin sini. Kita boleh cari pin. Macam ni lah, lebih kurang macam ni. Ini pin, dia duduk begini. So dia duduk begini. So kita just setelah timing chain baru, kita akan just tarik. Dia akan terkeluar begini, dia akan tolak itu flexible guide. Dan untuk mengurangi kekencangan dia. So ini yang kita bahas, kenapa bunyi-bunyi itu ada. Dalam masa yang sama kita kongsi timing mark juga lah. Sebab saya tidak tekankan timing mark, sebab saya sudah kongsi di YouTube lain untuk marking saja. Dan hari ini lebih fokus pada bunyi-bunyian saja, untuk mengelakkan kita sudah overhaul, ataupun mungkin di luar sana ada menghadapi bunyi-bunyi dulu. So apa yang paling penting, buat dulu yang murah, yaitu yang penting kita servis dulu filter di BBT ini, ataupun filter ini. Sebab dia pergi di BBT, dia juga pergi tensioner sini, minyak di sini. Sebab tekanan minyak ni akan masuk di sini daripada minyak sini. So filter ni dia akan masuk di sini, disalur oleh filter. Kalau filter sumbat, susah untuk dia hantar minyak ke kawasan tensioner dan juga ke DBBT sprocket. Okey, so itu saja perkongsian pada hari ini, yaitu lebih kepada bunyi-bunyian ya, untuk mengelakkan bunyi dia dan untuk mengurangkan kos ketika tidak di overhaul tapi ada bunyi-bunyi something yang macam rantai ataupun ini. Cuba ganti dulu DBBT filter, ataupun kita cuba bersihkan dahulu. Kalau dia masih juga, so kita akan buka enjin untuk tengok adakah bunyi itu berpunca daripada timing chain memang sudah sampai masa, ataupun ada faktor-faktor lain. So itu saja perkongsian pada hari ini. InsyaAllah semoga ada manfaatnya untuk MyB K3. So kita alang-alang top overhaul ini, kita ajas kongsi saja punca kepada bunyi-bunyi tadi itu. Okey, itu saja, sekian. Sekiranya subscribe ini sekiranya video ini ada
manfaatnya, bolehlah kasih subscribe. Dan kepada mereka yang sentiasa mengikuti perkembangan video saya, terima kasih saya ucapkan karena masih setia. Dan kepada mereka pengguna-pengguna Mybi, bolehlah komen ataupun share dengan kawan-kawan. Mana tahu boleh berkongsi ilmu. Kita bukan pandai, coba kita share saja apa yang kita tahu. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you.